Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Saudara-saudara, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini sudah pasti kita mendengar nama Mirzan dan Mokzani, yaitu anak kepada bekas Perdana Menteri 2 kali, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang telah diminta oleh SPRM untuk mengisytiharkan harta dan aset mereka. Namun ada juga persoalan yang saya timbulkan sebelum ini. Adakah selepas kedua anak Tun Dr. Mahathir Mohamad ini yang meminta untuk lanjutan ataupun tempoh lanjutan bagi mereka untuk mengisytiharkan aset, bahkan mereka juga membuat pengakuan bukan mereka yang disiasat tetapi bapa mereka, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Namun ada juga persoalan, adakah perkara ini juga akan membawa kepada satu berita bahawa Mirzan dan Mokzani itu bankrupt. Nak cakap tentang bankrupt, kita pun tak tahu, sebab yang kita tahu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kroni dan keluarganya kaya raya. Nah, saudara-saudara, terkini pula peletakan mengejutkan berlaku. Melalui artikel daripada Malaysia Kini, Mokzani Mahathir letak jawatan pengerusi Maxis. Kenapa Mokzani Mahathir letak jawatan? Nah, disinilah akan terjawab melalui artikel ini. Maxis Berhad mengumumkan bahawa pengerusinya Tan Sri Mokzani Mahathir akan meletak jawatan berkuat kuasa 30 Jun 2024. Mungkin ini menjadi peletakan jawatan mengejutkan Mahathir juga rasanya. Sehubungan itu, pengarah bebas Datuk Hamidah Naziaddin dilantik ketua sebagai pengerusi sementara berkuat kuasa 1 Julai 2024. Dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, Maxis berkata Mokzani 63 tahun berkhidmat sebagai pengarah sejak penyenaraiannya di Bursa Malaysia pada 2009 dan sebagai pengerusi lembaga pengarah sejak 22 April 2021. Syarikat telekomunikasi itu berkata lembaga pengarah kini sedang menilai calon-calon berpotensi dan menjangkakan untuk menyelesaikan proses tersebut dan membuat pengumuman mengenai pengerusi baharu pada masa yang sesuai. Hamidah 60 tahun yang dilantik sebagai pengarah Maxis pada 2014 merupakan pemimpin bidang sumber manusia yang berpengalaman dan disegani dalam dunia korporat Malaysia. Sementara itu, Mokzani melahirkan penghargaan kerana berkhidmat dalam lembaga pengarah Maxis dan sebagai pengerusi sejak beberapa tahun lalu. Walaupun berdepan banyak cabaran, kami terus tekun melayani keperluan pelanggan kami dan semua pihak berkepentingan yang semakin berkembang dalam dunia yang semakin berhubung, katanya. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, menjadi persoalan kenapa Mirzan Mokzani meletak jawatan. Adakah sebab beliau bankrupt ke, mungkin ada sebab terlibat dengan ataupun ada unsur daripada siasatan SPRM terhadap bapa mereka, yaitu Tun Dr. Mahathir. Itu semua menjadi persoalannya lah. Yang pasti ini adalah peletakan mengejutkan. Mokzani Mahathir letak jawatan pengerusi Maxis. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selepas apa yang berlaku terhadap anak Menteri Besar Perlis, di mana ini juga sedikit sebanyak akan mempersoalkan status MB Perlis sendiri. Selepas siasatan daripada SPRM terhadap anak MB Perlis, terdapat pula berita susulan yang saya lihat daripada laman media sosial yang menyebut MB Perlis akan dijatuhkan. Nah, saudara-saudara, menjadi persoalannya, adakah setelah saya mendapat maklumat bahawa MB Perlis, di mana MB Perlis adalah daripada kepimpinan PAS
yang ingin digantikan oleh Parti Bersatu, di mana Bersatu dan PAS adalah satu komponen, parti komponen, anggota komponen di dalam Perikatan Nasional. Saya melihat dalam satu Facebook page, maklumat daripada Facebook page Prajurit Bangsa, siapa bakal MB Negeri Perlis. Yang pertama, SPRM masih melengkapkan kertas siasatan berkaitan kes dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan membabitkan anak kepada MB Perlis. Ketua Badan Pimpinan Parti Bersatu Perlis mengatakan sedia untuk menggalas tanggung jawab memimpin negeri. Abu Bakar dari Parti Bersatu Perlis mengatakan sedia untuk menggalas tanggung jawab memimpin negeri. Abu Bakar yang kini merupakan Dun Kuala Perlis dipercayai merupakan individu yang akan menggantikan Menteri Besar dari PAS. Beliau merupakan timbalan pengurus CPN, Ketua Bahagian Bersatu Kangar, dan Ketua Bersatu Negeri Perlis. Abu Bakar kini juga merupakan individu yang sedang mengetuai gerakan mendapatkan SD untuk menjatuhkan kepimpinan Menteri Besar Perlis yang datangnya dari pihak PAS. Naratif yang dilaungkan pula berbunyi, terdapat 4 negeri Melayu di sebelah utara, namun tiada satu daripada 4 negeri tersebut yang MB datangnya dari Parti Bersatu. Oleh sebab itu, pihak Bersatu kini cuba mendapatkan khidmat calon tunggal Pakatan Harapan di negeri itu, yaitu Gan Ailing dari Dun Indra Kayangan. Dengan sokongan daripada Adun PKR ini, maka kekuatan akan seimbang dengan 7 orang Adun lawan dengan 7 orang Adun dari pihak PAS. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu maklumat daripada Facebook page Prajurit Bangsa, di mana perkara ini mungkin tidak mustahil berlaku dan kesahihan perkara ini pun kita tak tahu benar atau tidak. Namun saudara-saudara, sekiranya menurut saya sendiri, saya mempersoalkan kenyataan ini, mungkin tidak mustahil juga parti daripada Bersatu mahu mendapatkan seorang MB daripada calon daripada parti itu sendiri, di mana dinyatakan di sini siapa bakal MB Negeri Perlis, dan dinyatakan juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu yaitu Abu Bakar dari Parti Bersatu, yang juga Adun Kuala Perlis dipercayai merupakan individu yang akan menggantikan MB PAS. Nah, persoalannya, adakah di sini kepimpinan Bersatu Perlis dan juga PAS sudah tidak sehaluan? Adakah PN Perlis boleh dibubarkan atau tak sehaluan lagi? Sehingga kan ada berita begini. Nah, begitu juga saudara-saudara yang amat dihormati, adakah Bersatu dan PKR di Perlis pula tiba-tiba mengadakan kerjasama yang baru yang pasti mengejutkan kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini Anda boleh lihat di dalam Facebook page Facebook page Prajurit Bangsa. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.